Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, alhamdulillah hari ini kita masuk hari yang ke-18. Hari 18 Ramadan, tuan-tuan. Alhamdulillah. Anak kita yang kecil umur 5 tahun, 6 tahun pun dah berpuasa. Anak-anak kita yang alhamdulillah yang belum akil balik pun telah menunjukkan minat untuk berpuasa, dan minat itu ditambah oleh sokongan dan dukungan daripada ibu dan ayah yang selalu memberikan rangsangan kepada anak-anak. Tuan-tuan lah melepek aja pukul 11 dah melepek, tengok tentang keliling, tengok makanan subuh-subuh tadi, tengok lagi pusing. Berasa-berasa pukul 11 tu ya, dia punya tarikan untuk syaitan-syaitan ni, kalau syaitan memang dibelenggu, tapi tarikan nafsu kita ni pukul 11 ni dah terasa lapar, terasa nak minum, terasa dahaga, terasa nak makan pisang, terasa nak makan buah, terasa nak makan manis-manisan. Tuan-tuan dan puan tapi alhamdulillah hari yang ke-8 hari ni kita dapat menjaga nafsu kita, anak-anak kita dapat menjaga nafsu dia, dan alhamdulillah mudah-mudahan dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saudara, nampaknya kita berjaya masuk hari yang ke-18 pada hari ini. Didoakan insya-Allah kita ada dalam 11 hari lagi, tuan-tuan, 11 hari saja lagi atau 12 hari saja lagi kita akan merayakan Aidil Fitri, dan alhamdulillah kita dengar semalam daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kali ini walaupun raya tak boleh kampung dan sebagainya, tuan-tuan, tapi kita ada media sosial, kita ada peralatan-peralatan canggih teknologi kita, masing-masing semuanya di tangan. Gambar mak di tangan, nak bercakap dengan mak di tangan, nak tengok muka mak di tangan, nak tengok muka ayah di tangan, nak tengok muka orang kampung kita di tangan. Dan kita boleh buat, tuan-tuan dan puan, kita boleh buat teleconferencing. Lebih daripada 4 orang boleh, 10 orang boleh, 20 orang boleh, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah berbagai-bagai application, Zoom-nya lah, tuan-tuan Stream Yard yang sedang kita gunakan sekarang ni ialah, tuan-tuan dan puan, kalau kita membuat live, kita menggunakan sama ada Zoom ataupun StreamYard. Alhamdulillah, seramai-ramainya pun boleh masuk, boleh bercakap, boleh kita bermesyuarat, boleh kita beramah mesra di antara kita. Inilah kalau dapat, tuan-tuan dan puan, segala kecanggihan teknologi ini kita gunakan dengan cara yang betul, kita gunakan dengan cara yang selamat, kita gunakan dengan cara yang berpedoman, kita gunakan cara yang berakhlak, kita gunakan semata-mata untuk mencapai keridaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bersama-sama dengan keluarga untuk mencapai keridaan Allah. Kalau kita teleconferencing bersama dengan sahabat-sahabat untuk mencapai keridaan Allah. Kalau kita lakukan di pejabat, tuan-tuan dan puan, satu pejabat di Tokyo, satu pejabat di Francisco, satu pejabat di Sydney, satu pejabat di Ukraine, kita boleh, tuan-tuan, kita boleh berteleconferencing dengan hanya peralatan-peralatan canggih yang macam ini. Tak mungkin kita nak pergi Ukraine, tuan-tuan. Berapa jam perjalanan ke Ukraine? Paling tidaknya 14 atau 16 jam perjalanan ke Ukraine naik kapal terbang. Tapi alhamdulillah, tuan-tuan, di hujung jari saja kita boleh bercakap dengan anak yang belajar di Ukraine, anak yang belajar di Amerika, anak yang belajar di England dan sebagainya. Jadi harapan saya dan harapan seluruh teman-teman dalam bulan Ramadan ini, gunakanlah kecanggihan teknologi ini untuk mencanggihkan agama. Gunakanlah kecanggihan teknologi untuk mencanggihkan Islam. Gunakanlah kecanggihan teknologi ini untuk mencanggihkan amalan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini, tuan-tuan dan puan, kita melihat lagi sifat yang ketiga, sifat mazmumah. Sifat yang keji, sifat yang tidak bagus, sifat yang mesti dirungkaikan, sifat yang mesti di-delete, sifat yang mesti dikikis, sifat yang mesti digugurkan daripada kehidupan kita. Kita tak nak bawa. Tak nak bawa sifat ini waktu kita dah tua. Tak nak bawa sifat ini waktu kita sakit. Tak nak bawa sifat ini waktu kita dah nazak. Tak mau bawa sifat ini waktu malakal maut datang untuk mencabut nyawa kita. Tak mau bawa sifat ini
waktu kita dikafankan, dimandikan, dikafankan, disemayangkan. Tak mau bawa sifat ini waktu kita diletakkan di liang lahat. Tak mau bawa sifat ini waktu kita dikuburkan dan didoakan di atas kuburnya. Tak mau bawa sifat ini, tuan-tuan, waktu kita ditemui oleh munkar dan nakir dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah, maka dengan hari ini, mula hari ini, kecil-kecil lagi anak kita, yakinkan, bagi tahu kepada mereka, jangan kikir. Pagi ini kita cerita sifat mazmumah, kikir, tamak ataupun kikir, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jadi sifat ini, sifat yang kita bincangkan sekarang ni, sifat kikir ni, bakhil, kedekut. Banyak ni, bakhil pun dia, kedekut pun dia, kikir pun dia, tuan-tuan dan puan. Apa dia? Sifat ini ialah sifat mementingkan diri. Untuk aku, tambah lagi untuk aku. Rugi tak ndak, untung ndak. Kurang tak ndak, lebih ndak. Itu kikir. Kurang tak ndak, lebih ndak. Nak tambah lagi. Ada 10 rumah sewa, nak tambah lagi 20. 20 rumah sewa, nak tambah lagi 30. Umur dia dah 78 dah. Kan? Kencing dah manis, darah dah tinggi, lutut dah sakit, pinggang sakit. Tuan-tuan ni. Tapi, tambah lagi. Bayangkan kalau ada 20 rumah sewa. Satu rumah sewa ada tuan 500, 5 kali 2, 10,000 sebulan. Tapi berapa yang kita bagi pada anak yatim? Berapa yang kita bagi pada orang miskin? Berapa yang kita bagi kepada masjid? Berapa yang kita bagi kepada surau? Kita bayar tak bil air masjid? Kita bayar tak bil air surau? Kita bayar tak tuan-tuan majlis-majlis yang diadakan di masjid? Kita bayar tak majlis-majlis yang diadakan di surau? Kita bantu tak bayar penceramah-penceramah yang datang daripada jauh, daripada Terengganu, daripada Kelantan, daripada Johor datang. Dengan perbelanjaan mereka, datang 3-4 orang satu kereta, tuan-tuan. Kadang-kadang ialah kikir, masjid pun kikir, bagi RM50 saja. Mana RM50 boleh tampung, tuan-tuan? Kawan tu datang daripada daripada Mersing. Daripada Mersing datang ke Kuala Lumpur, tuan-tuan. RM50 kita bagi. Bayang, tuan-tuan. Ramai yang bercerita dengan saya, tuan-tuan. Ramai penceramah-penceramah yang cerita kepada saya. Bukan saja dari peringkat individual, bukan saja dari peringkat masyarakat, peringkat masjid pun, dari peringkat surau pun, nampak ada kekikiran. Kita tengok, tuan-tuan, daripada paparannya, seminggu dalam 4,000, 5,000. 4,000, 5,000, tuan-tuan. Katakanlah 4,000. Sebulan 16,000, tuan-tuan. 16,000 sebulan. Berapa sangatlah dibayarkan kepada imam-imam yang bukan imam bandar, bukan imam yang terpilih, bukan imam daripada jabatan agama dan sebagainya. Imam rakyat, tuan-tuan. Mungkin kita bagi 300 sebulan, 400 sebulan. Bilal ada 2 orang, imam 2 orang. Itulah pembelajaran kita. Dengan 2 orang pekerja untuk menjaga kebersihan dan sebagainya. Ini kita bagi. Ada lebihan-lebihan, tuan-tuan. Dan ada pula orang sponsor. Ada orang sponsor. Makannya dia sponsor, minumnya dia sponsor di masjid. Jaman-jamannya ada orang sponsor. Sebab di kalangan mana-mana pun masyarakat, tuan-tuan, ada kontraktor kecil, ada kontraktor kelas F, ada supplier. Alhamdulillah mereka mampu. Dan mereka, tuan-tuan, mendermakan, menginfakkan apa yang mereka ada. Setiap bulan. Dah beritahu dah kepada Nazir. Tuan Nazir, api setiap bulan saya bayar. Tuan Nazir datang pula. Tuan Nazir, air setiap bulan saya bayar. Tuan Nazir, apa perbelanjaan untuk maintenance ni saya bayar. Ramai, tuan-tuan. Alhamdulillah. Tapi masjid pula sendiri dengan bendaharinya yang kikir. Bendahari bakhir, bendahari kelekut, tuan-tuan. Itu yang saya kata tadi. Orang datang daripada jauh-jauh, tuan-tuan. Dekat 5 jam, 6 jam bawa kereta, tuan-tuan dan puan. Sehingga R&R, nak makan sikit. Dengan 2 orang pembantu dan sebagainya. Kita bagi RM50, 100 saja kita bagi, tuan-tuan. Tak cukup. Tol pun tak cukup. Minyak pun tak cukup, tuan-tuan dan puan. Cuba kita fikir. Kadang-kadang kita tak fikir. Inilah teman-teman yang bagi tahu saya. Dia minta kadang-kadang, kalau boleh, secara casual, secara tak langsung sampaikanlah. Jangan bakhil sangat. Itu di peringkat, itu bukan duit kita, itu duit yang didermakan. Itu duit yang diinfakkan. Satu lagi, tuan-tuan dan puan, di peringkat masjid dan sebagainya, simpan. Seronok tengok. Ya? Simpanan dalam bank ada 78,000. Tambah lagi dalam bulan Ramadan. Simpanan dalam bank ada sampai 100,000 dan sebagainya. Memanglah ada belanja untuk iftar. Tapi dalam COVID ni tak ada belanja untuk iftar. Memang belanja untuk bubur lambut. Tapi banyak mana bubur lambut yang kita belanjakan, tuan-tuan?
Simpanan orang derma lagi, orang derma. Yang orang derma ni kita simpan, di masjid simpan, derma simpan. Sebab seluruh jawatan kuasanya gembira melihat berapa banyak duit di bank, selalu bertambah, tidak berkurangan. Ini pun sebahagian daripada bakhil, sebahagian daripada kikir, sebahagian daripada kedekut, tuan-tuan. Dan kita kedekut duit kita satu hal. Ini kita kedekut duit orang yang menginfakkan, orang yang mendermakan, memang niatnya untuk dibelanjakan untuk kegunaan masjid, kegunaan surau, untuk kegunaan masyarakat tempatan, untuk kegunaan ahli karya, untuk kegunaan anak yatim, untuk kegunaan orang yang kurang bermasih baik, fakir miskin dan sebagainya. Gunakanlah. Dan kita ada katakan, kutipan bulan ini dia. Kutipan banyak ini, duit keluar banyak ini. Fakir miskin berapa, anak yatim berapa, ibu tunggal berapa, gelandangan berapa, berapa makan, berapa bagi ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah. Semua ada. Itu duit orang derma dan kita takbirkan, kita takbirkan dengan kekikiran. Orang yang derma tak kikir, kita yang mengurus itu kikir. Itu peringkat masjid. Sekarang peringkat peribadi. Peringkat diri, tuan-tuan. Kikir dia peringkat diri. Bakhil, kedekut. Oh, susah betul nak keluar duit. Bukan saja di kalangan mereka yang perlu dibantu, dalam keluarga sendiri pun kikir dengan isteri, bakhil dengan anak-anak. Tuan-tuan cuba bayangkan kesian kadang-kadang kita tengok, tuan-tuan anak-anak kita bagi tak sepatutnya duit pergi sekolah hari-hari, tuan-tuan kadang-kadang meminta-minta anak-anak kita ni. Meminta-minta dengan orang. Belas ehsan orang-orang di kantin misalnya. Anak kita bagi RM1 aja. Anak orang lain belanja sampai RM2, RM3 dan sebagainya. Dia tidak juga. Orang makan mi, dia nak makan mi. Orang yang Batu Bandung, dia nak makan air Batu Bandung. Tapi dia kesianlah, tuan-tuan. Budak-budak ni dia tak tahu apa. Dia tak tahu. Kadang-kadang dia minta. Kadang-kadang dalam pinggan orang dia ambil. Kadang-kadang air orang digogoknya separuhnya. Kerana, tuan-tuan dan puan, dia tidak mampu. Mak bapak bukan tak mampu. Mampu. Tapi bapak kikir, mak kikir. Macam mana kita mengendalikan keluarga kita? Dalam keluarga, tuan-tuan dan puan, katakanlah bapaknya bakhil, emaknya bakhil. Macam mana, tuan-tuan? Macam mana? Kita pergi dapur, kadang-kadang kita datang. Adik-beradik datang, tuan-tuan. Buka. Kita dah bagi tahu nak datang ni. Tapi buka nasi sikit, lauk seketul, telur sebiji. Yang datang tu 6 orang, 7 orang, 8 orang. Macam mana? Itulah dia. Akhirnya makan sikit-sikit makan. Allah, kesianlah, tuan-tuan dan puan. Kalau tak ada duit, okey. Kalau tak mampu, okey. Kalau misalnya tak ada sumber, okey. Tapi ini ada. Gaji suami 8,000, gaji isteri 3,000, 11,000 sebulan. Takkanlah 11,000 sebulan adik-beradik datang. Tak mampu kita nak jamu. Tak mampu kita nak masak lebih. Tak mampu kita nak beli telur lebih. Tak mampu kita nak beli ikan lebih. Tak mampu kita nak beli sayur lebih. Tak mampu kita nak buat sambal lebih. Macam mana, tuan-tuan? Kadang-kadang budak-budak buka peti ais. Tak ada apa dalam peti ais. Tak ada. Budak tu nak aiskrim lah ke. Budak tu nak air sejuk. Budak tu nak air manis. Budak tu nak jus. Tak ada. Kosong. Entah macam mana dia latih anak-anak dia. Anak-anak dia pun, tuan-tuan, ada anak kecil juga. Macam adik-beradik yang lain, macam anak saudara yang lain datang. Tapi anak dia dah dilatih begitu, latih kikir. Anak dia pun menerima hakikat. Walaupun bapaknya boleh mampu, maknya mampu, tapi nak memberi itu tidak mampu. Nak mengadakan itu tidak mampu. Maka kita sekat anak-anak kita, tuan-tuan. Kita sekat kehendak tekak dia. Kita sekat dia punya, kata orang, tuan-tuan, dia punya taste bud dia. Kita sekat dia. Kenapa? Apa reasonnya kita nak menyekat? Sebab tuan-tuan bekerja ni kerana anak-anak, untuk Allah Subhanahu Wa Taala, untuk anak-anak, bekerja kerana anak-anak, bekerja untuk isteri, bekerja untuk kesejahteraan keluarga dan sebagainya. Inilah masanya bekerja untuk adik-adik. Sebab duit yang kita dapat, gajian harian yang kita dapat, bulanan yang kita dapat, bukan untuk diri kita saja, bukan untuk keluarga kita saja. Adik-beradik, anak saudara, mak saudara. Kadang-kadang, tuan-tuan, kita pergi ziarah mak saudara, bapak saudara, nun di kawasan Felda. Felda pun teruk sekarang, tuan-tuan. Sawit teruk, getah teruk. Kesian tengok, tuan-tuan dan puan. Ulurlah sikit. Ulur sikit. Nak balik bagi RM30.
bagi mak saudara, bapak saudara tu RM50. Bukan kerap datang pun. 7 tahun bos sekali datang ke rumah pakcik tu. Nun di Felda Gedangsa di sana. Apa masalahnya tuan-tuan? Apa masalahnya? Apa masalah nak bagi pakcik kita tu? Pakcik tu adik-beradik ayah kita tuan-tuan. Wali kepada kita ni. Apalah salah nak ulur RM50? Besar sangat ke RM50? Tapi kikir tuan-tuan pasal bakhil ni. Anak bila kita nak balik, anak-anak saudara kita tuan-tuan, sepupu-sepupu, anak sepupu, anak saudara, memandang-mandang kita. Dia tahu kita sesekali datang. Kan orang Kuala Lumpur balik. Maklumlah orang Kuala Lumpur balik. Sesekali budak tu tengok, hantar sampai muka pintu. Tak adalah nak ulur RM1 ke, tak ada. Pasal apa saudara? Dahlah datang rumah orang tu. Datang tadi saya katakan, 5-6 orang, 7-8 orang, 2 kereta kita datang. Tu dekat Felda, kawasan Felda. Kononnya, ialah hari raya ke ataupun hari-hari yang lain pun kita datang. Hujung-hujung minggu, sesekali nak bawa anak-anak pergi ke kawasan kampung. Tengok macam mana orang Felda hidup. Tengok macam mana orang miskin hidup. Tengok macam mana orang tidak berkemampuan hidup. Bawalah sikit tuan-tuan, bawalah sikit. Bawalah roti canai ke, bawalah martabak ke, bawalah makanan untuk dimakan bersama-sama. Kan cantik. Kita sampai rumah dia pukul 12.30 tuan-tuan. Time makan tu. Dan kita bawa buka sama-sama. Isteri kita hidangkan sama-sama. Anak dara kita hidangkan sama-sama. Makan sama-sama. Jemput pakcik, jemput makcik. Dudukkan dia. Kita yang suapkan. Kita yang masukkan dalam pinggan. Kita yang dekatkan pinggan dengan dia. Kita yang baca doa. Anak kita baca doa sama-sama. Inilah dia tuan-tuan. Tapi kita tak fikir begitu tuan-tuan. Dah bakhil, sangat bakhil. Lokek, kedekut. Baik tadi tuan-tuan, kita pula suami isteri ni kan. Fair lah kita dengan isteri. Isteri jaga anak. Isteri beranak dan jaga anak. Isteri urus rumah tangga. Kita alhamdulillah bagus. Masuk universiti, ada master's degree. Mengajar. Ada MBA tuan-tuan. Masters of Business Administration. Alhamdulillah. Gaji sampai dekat-dekat 13,000 gaji kita. Apalah tak bagi isteri duit. Bagilah dia. Belikanlah yang sepatutnya, apa keperluan dia. Dia dah teruk jaga 4 orang anak kita tuan-tuan. Kesian dia. Dia dah jaga, dah teruk dah. Dia nak minta beli tu, beli ni. Dah lama dia bisikkan kita. Dah setahun dah. Tak ada. Dia tengok orang tu pakai tuan-tuan Dia tengok pakai beg tangan cantik. Bukan mahal sangat pun. Di bawah RM200 saja. Sebagai tanda kasih kita kepada isteri kita. Apalah salah ni kita belikan tuan-tuan puan ni. Tapi tak ada. Pakailah beg tangan masa kita meminang dulu tuan-tuan. Hantaran dulu punya beg tangan. Anak 4 dah tuan-tuan. Anak yang pertama dah 13 tahun dah umur dia. Dah 13 tahun beg tu. Dah tak ada lagi dah. Kalau putus talinya, hantar ke kedai. Tak ada dah. Tak ada dah. Spare part dah tak ada. Spare part dah tak ada tuan-tuan. Pakailah. Ujung-ujung beg tu tuan-tuan dah tersandor-sandor. Dah terkena-kena, dah kena-kena dinding, kena simen, kena apa. Dah nampak tuan-tuan, macam berkudis-kudis dah tuan-tuan. Macam sopak-sopak dah beg tangan tu. Hai, pakai juga. Baguslah. Mungkin baguslah tuan-tuan. Tawaduk, mungkin. Tapi kalau keterlaluan tuan-tuan. Itu untuk isteri, bayangkan. Untuk orang lain daripada isteri. Betapa kikirnya kita. Untuk mak sendiri pun. Macam mana tuan-tuan? Lama dah mak minta. Lama dah. Setengah orang. Boleh tak? Yalah mak perlukan duit ni. Kan mak perlukan duit nak bayar. Hari tu mak pergi tukang urut ni. Urut mak jatuh hari tu kan urut. Sekali mak pergi tu takkan nak bagi RM10 kat orang tu. Mak bagilah 30 begitu kan Mak dah pergi 6 kali dah. 3 kali 6, 18, RM180. Mak bayar duit bawah tilam yang diorang bagi-bagikan. Adik-adik engkau bagi tu, itulah yang mak bagikan. Tapi kalau engkau dapat sikit bagi kepada mak bagilah untuk 4-5 kali urut lagi. Mak kena urut lagi ni. Tak selesa lagi, lutut mak tak selesa lagi. Tak ada tuan-tuan. Tak ada. Yalah mak. Nantilah. Cukup bulan. Dah 4 kali cukup bulan dah tuan-tuan. Tak ada juga. Itu mak. Bayang yang lain-lainnya. Orang yang kikir ni tuan-tuan, orang yang kikir ni jadi masalah. Dan kita dah tahu dah. Orang kikir, kita dah tahu dah. Kalau dia orang yang kikir, orang yang bakhil ni kita tahu dah. Dah datang dah. Memanglah.
Do not expect anything from them, Nothing. Zero. They come in with zero, they go back with zero. Tak ada. Tak ada apa pun. Jadi, tuan-tuan dan puan, orang yang kikir ni susah. Kalau dia mentadbir negara, susah. Susah, tuan-tuan. Saya pun terlibatlah dalam pentadbiran di peringkat itu. Ya. Kalau dia mentadbir negeri, susah. Kalau dia mentadbir jabatan, susah. Dah ada allocation dah, tuan-tuan. Ada allocation dah. Inilah untuk TNT, ini untuk pergajian, ini untuk dalam kerja luar, ini untuk aktiviti-aktiviti A, B, C, D, E, F. 1 tahun dah ada bajet dah. Dah sedia dah. Memang dah ada anggaran-anggaran. Semuanya anggaran-anggaran tu. Dan anggaran tu biasanya tepat lah, tuan-tuan. Kalau lari pun lagi 5%, 10%, 5%, minus, plus and minus. Tapi pasal kikirnya tu, tuan-tuan. Sampai hujung tahun, tuan-tuan, melambak lagi duit. Balance banyak lagi. Vote itu ada balance. Vote ini ada balance. Kepala itu ada balance. Kepala ini saya cerita ni, government punya accounting. Kepala ini ada balance. Akhirnya, bulan 12 dulu shopping sakan lah dekat pejabat-pejabat kita. Beli itu, beli ini. Yang tak perlu pun beli. Sebab nak habiskan bajet. Inilah yang berlaku, tuan-tuan. Tapi sementara nak sampai bulan November tu, Allah, cukup kering, hangit, kering dan hangit, bau kikirnya, bau lokeknya, bau kedekutnya. Tuan-tuan dan puan yang saya muliakan sekalian ni, lagi satu ya, kikir terhadap agama. Ini untuk agama ni, tuan-tuan, untuk agama. Nah, saya nak sebutkan, tuan-tuan, untuk agama ni, apa yang saya buat, tuan-tuan, untuk agama ni dia. Ini, tuan-tuan, saya nak dirikan ini. Saya mewakili Yayasan Sabha bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor. Bukan saya saja, bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor nak bangunkan Anjung Husnul Khatimah. Anjung Husnul Khatimah. 15 Ulu Langat. 20 minit daripada Pekan Kajang. 20 minit daripada makan sate di Pekan Kajang. Di sini tempatnya nak dibangunkan. Besar kompleks ini, tuan-tuan. Menelan belanja bangunan saja 12 juta. Tanahnya 1 juta. Saya dah beli tanahnya dengan keluarga dan sebagainya. Harga tanah 1 juta, luas tanah 4.5 ekar. Tuan-tuan, Alhamdulillah. Kita dah habis bayar. Tapi, tuan-tuan, tanah itu saya wakafkan. Bukan nama saya tanah itu. Wakafkan nama dalam geran tanah itu, Majlis Agama Islam Selangor. Majlis Agama Islam Selangor sebagai pemegang amanah kepada wakaf yang kita wakafkan. Apa kita gunakan tanah itu? Tanah itu kita gunakan, tuan-tuan, untuk mendirikan 12 million harganya Anjung Husnul Khatimah. Apa Anjung Husnul Khatimah? Tuan-tuan dan puan, ialah satu institusi di mana kita menyediakan modul-modul program 3 hari 2 malam. Datang lagi besok lain kali bila free, datang 3 kali 2 malam. Datang lagi 3 kali 2 malam. Kalau yang orang tua-tua, mak dan bapa, 5 kali datang. Tiap-tiap kali datang 3 hari 2 malam, 3 hari 2 malam. Kalau anak-anak pula 4 kali datang. Tiap-tiap modul, satu modul 3 hari, satu modul 3 hari 2 malam, satu modul 3 hari 2 malam. Apa gunanya, tuan-tuan? Seluruhnya kita nak menjadikan kita, suami isteri, anak-anak, anak yang saleh, anak yang salihah, suami isteri yang saleh-salihah. Tuan-tuan, seluruh keluarga ni, tuan-tuan dan puan, bersedia untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersedia ilmunya, bersedia amalnya, bersedia, tuan-tuan dan puan, cara mengamal ibadat, bersedia salatnya diterima Allah, Qurannya diterima Allah, dermanya diterima Allah, dan sembahyang sunatnya diterima Allah, untuk berdidik isteri dan anaknya diterima Allah, hidupnya diterima oleh Allah, pagi, petang, siang dan malam, tuan-tuan, seluruh hidupnya, putaran hidupnya adalah semata-mata untuk mengagungkan Allah, memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan lain perkataan, inilah tempatnya satu-satu dalam dunia. Tak ada lagi tempat ini dalam dunia. Melainkan tempat itu di Malaysia, melainkan di Selangor, melainkan di Ulu Langat. Inilah prototype. This is a prototype project. You cannot find this one in other part of the world. No. Yang ada nanti ialah di Batu 15, Sungai Semungkis, Ulu Langat. Tuan-tuan, semuanya dibangunkan secara non-profit making. Bukan untuk keuntungan. 1 sen pun bukan untuk keuntungan. Bersama dengan Perbadanan Wakaf Selangor, kita terima ada 5 jenis sumbangan. Pertama, wakaf. Kedua, zakat.
Kita bukan pemungut zakat, kita penerima zakat. Yang ketiga, sedekah. Yang keempat, infak. Yang kelima, tuan-tuan, fidyah. Yang keenam, amal jariah. Yang ketujuh, fi sabilillah. Tuan-tuan, dermalah tuan-tuan. Di peringkat diri, dermalah. Untuk kita bangunkan bersama-sama anjung husnul khatimah. Di peringkat diri, dermakanlah. Di peringkat keluarga, tiap-tiap diri. Tuan-tuan, pergilah tuan-tuan. Pergilah kepada online, pergilah kepada bank-bank kita. Untuk kita membayar zakatnya ke, untuk fidyahnya ke, untuk wakafnya ke. Tuan-tuan, dalam bulan Ramadan yang penuh dengan barakah ini, jangan biarkan berlalu tuan-tuan. Inilah yang kita nak bangunkan bersama-sama. Untuk diri kita, untuk masyarakat kita, untuk keluarga, untuk umat sejagatnya. Dan ini dibangunkan semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Lillahi Ta'ala. Bukan ada tujuan yang selain daripada itu, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah akan dibangunkan secara profesional. Tuan-tuan tengok, di tempat itu ada masjid, tuan-tuan. Masjid yang boleh menampung 1,000 orang. Dalam kompleks itu, ada masjid boleh menampung 1,000 orang. Tuan-tuan boleh derma untuk masjid saja pun boleh. Derma untuk dia punya dewan-dewan pun boleh. Derma untuk dewan makan pun boleh. Derma untuk dewan-dewan classroom. Ada 15 dewan classroom. Fully aircon. Tuan-tuan nak derma untuk chalet-chalet pun boleh. Derma untuk dormitories pun boleh. Tuan-tuan, saya haraplah insya-Allah. Tuan-tuan akan dari segi keluarga. Tiap-tiap unit keluarga. Tiap-tiap unit keluarga. Tolong tiap-tiap unit keluarga. Keluarga A bagi sekian. Keluarga B bagi sekian. Keluarga C bagi sekian. Dan satu lagi tiap-tiap syarikat-syarikat milik Bumi Putra, milik orang Islam yang sudah ada CSR, yang sudah ada peruntukan untuk bajet, untuk zakat dan sebagainya. Keluarkan tuan-tuan dan puan untuk kita bantu mendirikan ini, insya-Allah tuan-tuan dan puan. Jadi siapa yang nak bantu tu, kita ada resit, proper resit untuk elak daripada cukai pendapatan, kerana kita pun mendapat status tax exemption. Kita dapat status tax exemption dalam program ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, saya harap sangat tuan-tuan di peringkat diri satu, di peringkat keluarga satu, di peringkat syarikat satu, dan tuan-tuan boleh buat potongan bulanan. Ramai juga yang buat potongan bulanan. RM10, RM50, RM100, RM1000 setiap bulan untuk membelikan makanan nanti, untuk membelikan tempat penginapan nanti, untuk membayarkan air dan api dan utilities nanti, untuk membayar kerja-kerja maintenance, dan yang pentingnya untuk membayar penggajian lebih kurang dalam 20 orang yang akan kita ambil staff untuk mengendalikan tempat ini secara profesional, tuan-tuan dan puan. Segala kelengkapannya profesional dan tarafnya, taraf 3 bintang, hotel 3 bintang insya-Allah. Tak perlu bayaran. Yang miskin free of charge, datanglah free of charge. Yayasan saya bersama dengan Perbadan Wakaf Selangor akan cari dana untuk menampung kos-kos yang mereka datang, tuan-tuan dan puan. Tapi bagi mereka yang mampu, kita tak minta pun. Tapi di pintu-pintu nanti tuan-tuan adalah tabung-tabung besar. Dermakanlah tuan-tuan. Kalau hotel 3 bintang, makannya 1 hari 4 kali makan. Duduk 3 hari dekat situ. Dengan layanannya, dengan bilik syarahannya, semuanya aircon dan sebagainya. Dengan membayar ustaz-ustaz dan sebagainya. Tuan-tuan nilai sajalah berapa yang patut dibagi 3 hari 2 malam itu. Masuk dalam tabung. InsyaAllah. Jadi saya harap tuan-tuan kemudian buku ni tuan-tuan. Saya pun tak sebab buku ni ada kaitan langsung dengan pembinaan ni, buku ni. Buku ini buku yang kembar ni tuan-tuan. Ini buku kembar. Ini saya tulis buku ni. Ini buku yang ke-41. Dah 41 buku saya tulis tuan-tuan. Ini buku yang ke-42. Buku yang ke-41 ni tuan-tuan, khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Khidmati ayah bonda hingga akhir hayat. Buku ni saya tulis khusus untuk anak-anak. Dapatkan buku ni tuan-tuan, untuk anak-anak. Bacakan satu hari 5 muka surat dalam bulan Ramadan ini. Dan tuan terangkan sedikit keperluan mereka menjadi anak yang salih, anak yang salihah, tuan-tuan. Ini buku namanya Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Untuk kita semua, tuan-tuan, untuk kita semua. Buku ini menceritakan persiapan ibadah, persiapan ilmu, persiapan amal, persiapan ibadah, persiapan untuk Quran, persiapan untuk mati bertemu dengan Allah, persiapan di alam barzah, persiapan kita dibangkitkan waktu nanti bila kiamat, persiapan duduk di padang mahsyar nanti, tuan-tuan. Inilah bukunya. Saya harap tuan-tuan dapatkan buku ini, tuan-tuan call untuk derma kepada Anjung Husnul Khatimah. Dan mendapatkan buku ini, tuan-tuan dan puan, call 013-628-3985. 013-628-3985, 013-628-3985.
Alhamdulillah tuan-tuan dan puan, insya-Allah hari ini tuan-tuan yang saya muliakan sekalian sebagaimana biasa tuan-tuan dan puan, kita meneruskan insya-Allah. Sebelum saya mengakhirkan tuan-tuan, saya nak baca sepotong dua hadis yang berkaitan dengan apa yang kita bincangkan tajuk pagi ini. Kikir, kedekut, bakhil. Sama aja tuan-tuan dan puan. Satu hadis, sifat kikir dan iman tidak akan berkumpul dalam hati seorang selama-lamanya. Orang yang beriman tidak kikir. Orang yang mengamalkan agama tidak bakhil. Orang yang mengamalkan agama kalau ikut hadis ini tidak akan kedekut. Tuan-tuan dan puan, sebab itu kemudian tu satu lagi hadis, takutlah kamu daripada melakukan perbuatan zalim kerana sesungguhnya kezaliman akan membawa kegelapan pada hari kiamat. Dan takutlah kamu daripada bersifat bakhil. Takutlah kamu daripada bersifat bakhil kerana sesungguhnya perbuatan tersebut membinasakan umat-umat yang sebelum kamu. Sifat bakhil mendorong mereka melakukan pertumpahan darah sesama sendiri dan menghalalkan yang haram. Sifat bakhil di zaman itu tuan-tuan menyebabkan pertumpahan darah dan tuan-tuan menyebabkan menghalalkan yang haram. Kemudian satu lagi tuan-tuan jauhkanlah oleh kamu daripada sifat bakhil. Jauhkan, gugurkan daripada sifat bakhil. Bahawasanya binasa umat yang dahulu adalah kerana sifat bakhil. Hadis riwayat Abu Daud. Dan ini doa tuan-tuan, doa kita doa tuan-tuan, senang aja doa ni. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal bukhl wa a'udzubika minal jubn wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa azabil qabr Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari bakhil. Sesungguhnya aku berlindung kamu daripada sifat bakhil. Aku berlindung kepadamu dari penakut. Aku berlindung kepadamu dari dikembalikan ke usia yang terhina. Dan aku terlindung kepadamu daripada fitnah dunia dan siksa kubur. Jadi tuan-tuan dan puan akhirnya insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kita rahmat dan rahim. Dan saya tuan-tuan dan puan insya-Allah mudah-mudahan pada hari ini tuan-tuan pada hari ini tuan-tuan saya harap tuan-tuan bersama dengan saya seperti biasalah tuan-tuan dan puan mengikuti program-program yang kita tawarkan, yang tak jemu-jemu tuan-tuan kita tawarkan insya-Allah. Program-program yang dapat memberikan tuan-tuan dan puan keselesaan tuan-tuan pada bulan Ramadan ini insya-Allah. Jadi hari ini tuan-tuan, hari ini saya bacakan sikit tuan-tuan hari ini. Hari ini bersamaan dengan 11 hari bulan. 11 hari bulan tuan-tuan nanti pukul 5 11 hari bulan ni, pukul 5 insya-Allah kita akan ada Ustaz Zaim namanya. Kemudian tu Hafiz Ustaz Zulkarnain Datuk Selamat. Hafiz tuan-tuan, hafiz Quran, dan kita akan bincang masalah liat menunaikan salat. Masalah liat menunaikan salat. Tuan-tuan, tengoklah pukul 5 ni. Buka FB page Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. FB page Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Pukul 5 tuan-tuan, pukul 5. Hari-hari, without fail. Sejak 18 hari bulan Mac, hari ini 11 hari bulan Mei. Tuan-tuan, 2 bulan dah, dekat 2 bulan tuan-tuan. Kita bersiaran. Tak miss satu pagi pun. Tak miss satu petang pun. Tak miss satu malam pun. Tuan-tuan, kembangkan. Like and share. Tag tuan-tuan. Tagkan kawan kita. Kita tak seramai-ramai manusia tuan-tuan. Tuan-tuan kalau kita tak bersyarah pun, dengan tuan-tuan tagkan kawan. Dengan tuan-tuan like and sharekan kawan. Itu juga sudah memanjangkan amal jariah. Sudah memanjangkan amal saleh. Sudah memanjangkan tuan-tuan kebajikan yang dilakukan pada pagi ini. Yang akan dimasukkan dalam buku catatan di sebelah kanan nanti insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, kemudian malam ni tuan-tuan dan puan insya-Allah kita ada tajuk melentur buluh dari rebung. Melentur buluh dari rebung. Malam ni pukul 10. Siapa dia? Ustaz Kamal Syahri. Ustaz Kamal Syahri ni terkenal tuan-tuan, terkenal Ustaz Kamal Syahri ni. Daripada dulu lagi tuan-tuan dan puan. Sekarang dia buka Mahat Tafiz dia di Temerloh tuan-tuan Tapi antara penceramah yang saya ingat, yang saya kenal tuan-tuan, hebat tuan-tuan Kemudian dia akan dibantu bersama-sama dengan Muhammad Irman tuan-tuan, pengarah Bank Negara Sarawak yang berpangkalan di Kuching.
pengarah Bank Negara Sarawak yang berada di Kuching, tuan-tuan. Untuk Sarawak, seluruh operasi Bank Negara itu diketuai, dikawal oleh Saudara Muhammad Irman. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Untuk lusa pula tuan-tuan, untuk lusa. Untuk lusa, insya-Allah tuan-tuan dan puan, kita akan lusa 12 hari bulan. 12 hari bulan tuan-tuan dan puan untuk lusa, insya-Allah kita ada menuju Ramadan. Ramadan jalan menuju syurga. Ramadan jalan menuju syurga. Besok lusa tuan-tuan, lusa pada 12 hari bulan Ramadan jalan menuju syurga. Itu pukul 5 petang. Kita ada Profesor Dr. Fauzi Rahman. Profesor Dr. Fauzi Rahman. Pukul 5 petang. Tajuk dia Ramadan jalan menuju ke syurga. Malamnya tuan-tuan, malamnya insya-Allah tuan-tuan kita ada malamnya, besok malamnya iaitu kita ada 2 orang tuan-tuan. Malam lusa Nash. Penyanyi Nash tuan-tuan, penyanyi Nash. Left hander tu. Penyanyi Nash. Dan satu lagi Ijam. Ijam tuan-tuan, Ijam Madison. Ijam daripada Madison. Dua-dua ni tuan-tuan dah balik ke pangkal jalan, dah pergi mengamalkan Islam. Hebat sekarang ni. Kalau menyanyi pun liriknya adalah lirik ketuhanan, tuan-tuan. Kita dengar besok insya-Allah daripada Nash dan juga Ijam, tuan-tuan. Malam pukul 10 malam lusa pada 12 hari bulan malam insya-Allah. Nash dan Ijam. Jangan lupa tuan-tuan, sebarkan sekarang ni juga. Sebarkan pada kawan. Tengok senarai kita. Tengok senarai nama kita. Pada masa yang sama tuan-tuan, selain daripada FB page Datuk Dr. Hassan Ahmad Ali, tuan-tuan pergilah kepada kita punya YouTube. Pergi YouTube tuan-tuan. Yang terbaru ulasan saya tentang kepemergian Datuk Ismail Kamus. Saya ulas sebagai antara yang rapat dengan beliau. Dari segi dakwah, rapat dengan beliau. Dari segi tuan-tuan dan puan, amalan-amalan yang kita lakukan untuk umat, yang rapat dengan beliau. Forumnya, kursus-kursusnya, berbagai-bagainya. Di peringkat negeri, di peringkat daerah, di peringkat kampung, di peringkat mukim, tuan-tuan. Saya dengan Datuk Ismail Kamus ni, tuan-tuan. Dan tuan-tuan ingatlah, rapatnya kita, intimnya kita bersama dengan Forum Perdana Ehwal Islam. Sejak tuan-tuan 6 tahun saya bersama dengan beliau. Dengan Datuk Harun Din, dengan Datuk Hassan Din, dengan Datuk Hashim Yahya, dengan Datuk Ishak Bahrum. Masya Allah tuan-tuan. Satu lagi tuan-tuan, video akan siap. Ini video saya dah buat. Video khusus saya dan Ismail Kamus. Tuan-tuan, sekarang ni sedang viral video tu. Tuan-tuan pergilah. Dalam insya-Allah, dalam Facebook saya ada video tu, tuan-tuan. Kemudian tu dalam YouTube pun insya-Allah ada video itu. Dan kita sedang, tuan-tuan, tengoklah. Dan satu lagi saya sedang buat, tuan-tuan, insya-Allah mungkin hari ini boleh siap. Video macam mana penghargaan. Saya namakan Insan Unggulan Tidak Ada Galang Gantinya. Insan unggulan tidak ada galang gantinya. Apa saya buat, tuan-tuan? Mengingatkan kepergian Datuk Ismail Kamus. Saya kumpulkan 5 orang ni, tuan-tuan. Siapa dia? Datuk Ismail Kamus, Datuk Harun Din, Datuk Hassan Din, Datuk Hashim Yahya, Datuk Ishak Bahrum. Saya ulas, tuan-tuan, saya ulas. Soal jawab. Tunggukan. Mungkin hari ni, mungkin malam ni. Kita upload mungkin hari ni, kita post mungkin malam ni, tuan-tuan. Pergi, tuan-tuan. Kita masukkan dalam YouTube nanti. Kita masukkan dalam Facebook. Kita masukkan dalam apa juga media yang kita ada. Instagram dan sebagainya. Saya harap, tuan-tuan, pergilah, tuan-tuan. Tataplah. Ingatkan balik, tuan-tuan. Manusia-manusia hebat yang unggul ini, tuan-tuan. Saya cuba bentangkan kepada masyarakat jasa-jasa mereka, apa yang telah mereka lakukan. Dan saya adalah di antara orang, tuan-tuan dan puan, yang biasanya menjadi koordinator kepada program-program dengan sifat saya sebagai moderator atau host kepada program-program yang kita adakan itu, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, jangan lupa YouTube saya Dr. Hassan Ali, itu YouTube. Instagram saya Dr. Hassan_Ali. Dr. Hassan_Ali. Lumayan, marilah tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Jangan lupa, tuan-tuan, petang ini jangan lupa, malam ini pukul 10 jangan lupa. Besok petang pukul 5 pun ada, malam pukul 10 pun ada. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah jumpa lagi, tuan-tuan. Salam saya kepada semua, salam mahabbah saya kepada semua, salam kasih sayang saya kepada semua, salam menghormati tuan-tuan yang telah bersama-sama dengan saya sejak 18 hari bulan Mac, hari-hari, tiap pagi, tiap tengah hari, tiap petang, tiap malam, without fail, hari-hari dah masuk
2 bulan dah tuan kita bersiaran ni, insya-Allah. Jangan lupa tuan-tuan dan puan, tune in tuan-tuan bersama dengan kita. Banyak tuan-tuan perkara-perkara yang kita bentangkan dalam kuliah-kuliah, dalam syarahan-syarahan dan juga dalam slot-slot yang kita slotkan dalam beberapa program melalui Facebook page Datuk Dr. Hassan Muhammad Ali. Cukup setakat itu tuan-tuan ya. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. #salam husnul khatimah. #salam husnul khatimah.